Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar anak-anak pelajar semua? Kita bertemu sekali lagi bersama dengan saya, Cikgu Husni, untuk video pengajaran bagi mata pelajaran Geografi. Okey, jadi video pengajaran pada kali ini adalah merupakan bab yang keempat, iaitu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Dan secara lebih tepatnya, iaitu subtopik 4.2, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Baik, untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jadi yang pertama, bentuk muka bumi. Okey, kemudian saliran, iklim dan juga tanah. Jadi keempat-empat faktor ini akan diperincikan dalam slide yang seterusnya. Baik, faktor yang pertama iaitu faktor bentuk muka bumi. Sebagaimana pelajar-pelajar sedia maklum, terdapat beberapa jenis bentuk muka bumi yang telah kamu pelajari. Okey, jadi yang pertama kita lihat dahulu faktor tanah pamah dan juga kaki bukit. Hutan hujan tropika tumbuh di kawasan tanah pamah dan kaki bukit yang bersaliran baik. Maksud dia dekat kawasan yang tidak bertakung air. Okey. Yang kedua, kawasan hutan hujan tropika ini terdiri daripada pokok-pokok yang tinggi serta bersaiz besar. Contohnya pokok kayu balak lah sebagai contohnya. Kawasan ini berada di bawah di bawah 180 meter dari aras laut. Sebab dia bukan merupakan kawasan tanah tinggi lah, maksudnya kawasan tanah rendah, tanah pamah. Okey. Mempunyai akar-akar banir. Maksudnya akar banir ni akar yang saiz sangat besar. Ia bertujuan untuk menyokong pokok daripada tumbang. Bentuk muka bumi yang kedua terdiri daripada muara sungai, pinggir tasik dan juga pinggir laut. Kawasan berpasir dan berlumpur akan ditumbuhi dengan hutan-hutan pantai. Kawasan pinggir laut yang terlindung dan muara sungai berlumpur pula akan ditumbuhi dengan hutan paya air masin. Manakala tanah pamah yang sering ditenggelami air ditumbuhi oleh hutan paya air tawar. Ini kita telah pelajari dalam subtopik 4.1 yang lalu. Faktor bentuk muka bumi yang ketiga ialah kawasan yang mempunyai ketinggian melebihi 1,200 meter dari aras laut, atau dalam erti kata lain, kawasan tanah tinggi. Apabila kawasan itu lebih daripada 1,200 meter, maka tumbuh-tumbuhan di kawasan ini kebiasaannya adalah yang jenis bersaiz kecil. Dan apabila ketinggian melebihi 1,800 meter hinggalah 2,900 meter, maka dekat kawasan ini berlaku banyak sekali pertumbuhan lumut dan juga pokok-pokok tumpang seperti orkid dan juga pokok-pokok bantut. Ini contohlah, ini nampak gambaran bagaimana pokok-pokok dekat kawasan 1,200 meter. Ada pokok spruce dan juga ada pokok rhododendron. Faktor yang kedua yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia ini adalah faktor saliran. Untuk pengetahuan pelajar, saliran ada dua jenis. Satu bersaliran baik, maksudnya kawasan tersebut tidak menakung air. Manakala lagi satu adalah kawasan yang bersaliran buruk, di mana kawasan tersebut airnya sentiasa bertakung.
ia akan mempengaruhi jenis-jenis pokok dekat kawasan tersebut. Sebagai contoh, dekat kawasan bersaliran baik, pokok cengal, tualang, pokok kelapa dan juga pokok ru. Pokok cengal, pokok tualang ni kita boleh dapati di kawasan hutan hujan tropika. Pokok kelapa, pokok ru dekat kawasan hutan pantai, kawasan tanah berpasir. So ini contoh dia, Pulau Simpadan di Sabah, Desaru Johor dan juga air terjun Lasir Terengganu. Ini ada gambarnya, air terjun Lasir. Manakala kawasan bersaliran buruk adalah seperti pokok mengkuang, mersawa paya, meranti paya, kempas, nipah dan juga nibu. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan di kawasan hutan paya air masin dan juga hutan paya air tawar. Okey, ini contohnya hutan paya air tawar. Tasik Sini dan juga Tasik Bera. Delta Labut Sugut di Sabah. Okey, so ini merupakan kawasan-kawasan yang mempunyai saliran buruk. Faktor yang ketiga mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia adalah faktor iklim. Sebagaimana yang pelajar-pelajar semua dah pelajari bahawa iklim di Malaysia adalah jenis khatulistiwa. Okey, yang mana panas dan lembap sepanjang tahun. Dengan purata suhu sebanyak 27 darjah Celsius serta hujan yang agak banyak iaitu pada kadar 2,600 mm setahun, okey, ianya akan menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. Okey, sebab panas dan lembap ni lah, cahaya matahari dan jumlah hujan yang banyak. Okey. Manakala suhu di kawasan tanah tinggi adalah berbeza di kawasan tanah pamas. Contohnya, Gunung Kinabalu. Dekat kawasan ini, suhu berada dalam sekitar 18 darjah Celsius. Dan ini akan menggalakkan pertumbuhan hutan gunung. Dan hutan gunung tu kita dah belajar dalam topik 4.1 yang lalu. Faktor terakhir yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia adalah faktor tanah. Di Malaysia, kita kaya dengan pelbagai jenis tanah. Antaranya adalah tanah aluvium, tanah laterit, tanah gambut, tanah berpasir. Dan setiap jenis tanah ini adalah sesuai mengikut tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tertentu. Nanti saya akan perincikan dalam slide yang seterusnya. Baik, cuba pelajar-pelajar perhatikan. Sebagai contoh, hutan hujan tropika. Jenis tanah di kawasan ini adalah seperti tanah aluvium dan juga tanah laterit. Manakala jenis-jenis pokoknya adalah seperti cengal, meranti, tualang. Dan lokasinya seperti di kaki Banjaran Titiwangsa dan juga Banjaran Tahan. Manakala hutan paya air masin dan juga hutan paya air tawar, kedua-duanya mempunyai jenis tanah yang sama, iaitu tanah gambut dan juga tanah aluvium. Dan untuk pengetahuan pelajar juga, ini merupakan hutan paya air masin dan hutan paya air tawar adalah merupakan kawasan yang bersaliran buruk. Jadi, seperti jenis pokoknya pun, ini merupakan pokok-pokok yang sesuai tumbuh di kawasan bersaliran buruk. Seperti pokok bakau jongkong, bakau api-api, pokok nipah, mengkuang dan juga terak. Dan ini lokasi-lokasi di mana terdapat di hutan paya air masin dan juga hutan paya air tawar. Hutan pantai. Hutan pantai akan dipengaruhi pertumbuhannya disebabkan oleh jenis tanah yang berpasir. Jenis pokok-pokok yang sesuai di kawasan ini, tapak kuda, pokok ru dan juga pokok kelapa. Jika pelajar masih ingat, tanah berpasir ini adalah merupakan tanah yang jenis bersaliran baik. Contohnya di kawasan pantai Irama dekat Kelantan dan juga pantai Tanjung Ru di Langkawi.
manakala akhir sekali adalah hutan gunung. Hutan gunung mempunyai tanah jenis laterit. Antara pokok-pokok yang sesuai di kawasan ini adalah seperti oak, laurel dan juga pokok pakis. Dan kawasan yang mempunyai hutan gunung ini adalah seperti Gunung Kinabalu di Sabah dan Gunung Jerai di Kedah. Baik, secara rumusannya, saya ulang lagi sekali, terdapat 4 perkara yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang pertama iaitu bentuk muka bumi, yang kedua adalah saliran, yang ketiga iklim, dan yang keempat tanah. Okey, setakat itu dahulu untuk video pengajaran saya pada kali ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Dan saya ucapkan selamat mengulang kaji pelajaran, dan kita akan bertemu dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.